Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Dan setelah kita membicarakan tentang biodata Imam Nawawi pada mula-mula kuliah hari itu, kemudian kita masuk tentang sikit sebanyak the basic idea tentang ilmu hadis. Itulah saya kongsikan tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW dan hadis-hadis yang disandarkan kepada para sahabat, tabi'in yang disebut sebagai maqtu' dan juga mauquf. Dan juga jenis-jenis hadis dari sudut kesahihan. Itulah ada hadis sahih, ada hasan dan juga ada yang dhaif. Dan kita juga dah bincang tentang hadis palsu sikit sebanyak. Termasuk juga hadis yang merujuk kepada bilangan periwayat, yang mana jika periwayat itu ramai kita sebut hadis mutawatir, jika periwayat yang tidak ramai kita sebut hadis ahad. Secara ringkaslah. Sebab kita nak baca buku ini ialah buku hadis-hadis Nabi yang dihimpunkan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi kita sebutlah sikit sebanyak tentang perihal yang bersabit dengan hadis. Walaupun kita belajar secara terperinci dalam ilmu hadis ataupun ilmu mustalah hadis, the science of hadis. Ini bukan ilmu hadis. Itu maksudnya ilmu hadis membicarakan tentang hadis itu sendiri, tentang kategori-kategorinya dan hal-hal yang bersabit dengan. Baik. Kemudian last kuliah hari itu kita baca mukaddimah si pengarang, di mana dalam mukaddimahnya ia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah urai sikit sebanyak tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga dah sebut tentang kepentingan memuji Allah secara ringkas. Dan dia juga berselawat kepada Nabi SAW. Saya juga telah kongsikan tentang perihal bersabit dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Sementara hari Jumaat ni memang hari yang dikhususkan untuk kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selawat ni ibadah yang mutlak, mana tidak ada masa-masa tertentu, tidak ada waktu-waktu tertentu, tidak ada bilangan-bilangan tertentu. Melainkan dalam beberapa keadaan saja saya telah kongsikan dengan tuan-tuan secara khususnya. Pertama ialah ketika kita mendengar azan, sebelum kita nak jawab azan, Allahumma rabb hadhihi ni'matit tammah wa salatil qa'imah, kita selawatkan Nabi dulu. Merujuk kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana Nabi suruh kita selawat dulu baru kita jawab. Hadis Bukhari dan Muslim. Sama juga bila kita masuk ke dalam masjid, kita selawat dulu baru kita baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dah keluar pun sama. Bismillah, selawat atas Nabi baru kita baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Umpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Abi Usaid, daripada Abi Hurairah, dan mungkin ada periwayat-periwayat yang lain. Dua, kemudian disebut juga ataupun bersalawat juga kepada Rasulullah secara khusus ketika nama baginda disebut. Saya dah kongsi itu kan. Di mana jika baginda disebut kita tidak bersalawat, kita dipanggil bakhil. Al-bakhilu ma zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Hadis Tirmizi daripada Ali bin Abi Thalib. Dan juga Abi Hurairah, di mana kata Rasulullah, orang yang bakhil ialah bila nama aku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Walaupun tidaklah haram di sisi majoriti, tapi amat-amat digalakkan. Dan mana ada lagi satu cara kita nak mendekatkan diri dengan Rasulullah, melainkan dengan berselawat kepada baginda. Itu tempat-tempat khusus untuk kita selawat. Sebaik dan sebanyak mungkin. Tak ada bilangan tertentu lah. Tapi hak tadi cukup dengan sekali. Macam jawab azan, cukup dengan sekali. Macam nak masuk masjid, tak payahlah selawat banyak kali, hanya sekali saja. Kita bukan nak selawat, kita nak masuk masjid. Itu hanya mukaddimah saja, zikir untuk kita masuk atau keluar daripada masjid. Sama juga dengan bila nama Nabi disebut. Bila saya sebut nama Nabi, selawat. Kalau 10 kali saya sebut, 10 kali tuan-tuan selawat. Itu lebih baik. Walaupun yang paling minimal ialah
sekali saja kita berselawat kepada baginda dalam satu-satu majlis, tak ada baginda disebut nama. At least. Kalau 10 kali saya sebut nama Rasulullah, tuan-tuan selawat sekali. Mudah-mudahan sudah tidak dipanggil bakhil lagi. Tapi kalau tak selawat langsung, bakhil dah tu. Kita ingat bakhil-bakhil ni duit saja, tak selawat malah ataupun tidak selawat kepada Nabi, bila nama baginda disebut kira bakhil juga. Oh, saya baru tahu hari ni Ustaz. Ya, tak belajar. Bila belajar tahu lah. Tu beza orang yang tahu, orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tak sama. Baik. Kemudian waktu yang khusus juga, tapi ini lebih lapang, ialah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Ini saya tak sebut kelas kuliah hari itu. Pada hari Jumaat adalah hari yang dikhususkan untuk kita selawat kepada Rasulullah SAW. Berbeza dengan zikir-zikir yang lain yang tidak ada pengkhususan sama sekali. Rasulullah suruh kita bertasbih hatta Allah Ta'ala. Banyak-banyak baca subhanallah. Hatta Nabi ketika hampir nak wafat, dia banyak baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam semayang baik, di luar semayang baik. Antara zikir dalam semayang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan kata Aisyah dan Sahih Muslim, Nabi banyak baca waktu, especially bila baginda nak wafat. Pasal Allah Ta'ala suruh, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu adalah surah yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW menurut pandangan majoriti para ulama. Surah terakhir, apa ayat terakhir? Fasabbih bihamdi rabbika. Of course lah, kali itu surah terakhir. Ayat terakhir ialah ayat terakhir di surah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Surah terakhir, ayat terakhir, Allah Ta'ala suruh bertasbih dan minta ampun. Dan sejak daripada itu, Nabi banyak bertasbih, istighfar. Sekali bertasbih, istighfar. Termasuk dalam semayang, mengikut para ulama kita berdasarkan hadis-hadis ini. Hatta Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain mentafsirkan hadis Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi banyak baca subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah dalam Sahih Muslim, kana Nabi yusir ayyakul fi sujudihi wa ruku'ihi subhanallah wa subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, Nabi banyak baca ketika rukuk dan ketika sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kata ulama kita termasuk Imam Suyuti, ialah ketika Nabi nak wafat. Pasal setelah turunnya iza ja'a nasrullah, akhir ayat Allah Ta'ala suruh bertasbih dan beristighfar kepada Dia. Mensucikan Allah, minta ampun. Mensucikan Allah, minta ampun. Sesuailah dengan kita. Kalau kita tutupi hidup kita dengan bertasbih dan minta ampun, mana lagi benda yang lebih baik daripada itu? Ya. Jadi Nabi telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Allah Ta'ala suruh tasbih. Tidak ada hari tertentu. Tak ada. Nak kata hari Senin baik untuk kita bertasbih, tak ada. Kalau ada orang cakap macam tu, kita kena tanya dalil. Mana kata hari Senin hari yang terbaik untuk kita bertasbih, subhanallah atau seumpamanya. Kalau dia tidak ada dalil, dia telah membuat syariat yang baru. Kerana tidak boleh mensyariatkan mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang mana ibadah yang ada keluasan, maka hendaklah diletak di atas keluasan. Tidak ada hari-hari tertentu untuk kita bertasbih kepada Allah. Sama juga tahmid, Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Allah Nabi pun banyak bertahmid kepada Allah. Mana ada satu hari yang dikhususkan untuk kita bertahmid? Tak ada. Taklah kata hari Selasa baik untuk kita bertahmid kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kalau ada dakwah sedemikian, minta dalil darinya, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Jika tidak ada, tidak membuat syarat yang baru, dan itu perkara yang tercela dalam syarak. Tidak ada semua sekali. Begitulah zikir-zikir yang lain. Tidak ada pengkhususan. Tapi kalau kita nak khususkan sendiri, tak ada masalah. Pasal zikir ni banyak. Hari Senin aku nak tasbih.
Hari Selasa aku nak tahmid. Itu amalan kita sendiri. Dan kita tak boleh ajar pada orang. Bila kita ajar pada orang, dia jadi ajaran. Ajaran mesti bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi untuk kita amal, tak apa. Kita sendiri. Pasal kita yang tahu diri kita. Loh, sikit banyak kan. Hari Ahad aku nak subhanallah. Hari Senin, Alhamdulillah 100 kali. Hari Ahad, Alhamdulillah 100 kali. Hari Selasa, apa-apalah zikir kita buat sendiri untuk amalan kita. Itu tidak ada masalah sama sekali kerana dia masih masuk dalam konteks ibadah yang am. Tak apa. Lepas tu ada masa kita tukar pula, Alhamdulillah, hari Senin pula masih di atas konsep keluasan. Itu tidak disebut sebagai pengkhususan kerana kita tahu akan diri kita. Tapi bila kita buat satu ajaran, ada pula ni hari ni lebih zikir ni, hari ni lebih zikir ni, tidak bersandarkan kepada mana-mana nas dalam agama, dia ada perkara yang tidak boleh sama sekali. Dan tidak ada ulama pun yang buat sedemikian. Baik. Berbeza dengan takbir pun sama, tidak ada hari-hari tertentu, tidak ada orang kata apa, waktu-waktu tertentu. Kalau ada sekalipun, umpama ketika hari raya, itu pun very limited. Kita hari raya puasa, lepas maghrib sampai sembahyang hari raya puasa, bolehlah bertakbir kepada Allah dengan lafaz takbir yang telah kita tahu. Begitu juga pada hari raya haji, lepas subuh hari Arafah, bertakbirlah selepas sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam sehingga hari keempat tasyrik. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz yang telah kita belajar. Secara khususnya, kemudian kita bertakbir secara am, masing-masing bertakbir masing-masing. Tapi nak cerita tempat yang khusus adalah sikit sebanyak. Tapi bergantung kepada hari, setahu saya tidak ada. Berbeza dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada harinya. Jadi this is very special. Seumpama ibadah-ibadah yang lain, Allah Taala suruh saja, tapi selawat Allah Taala bagi tahu dia selawat, dia suruh kita selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berselawat dan malaikatnya ke atas Rasulullah, ke atas Nabi, maka kamu wahai orang beriman berselawat dan salamlah ke atas baginda dengan satu salam. Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala suruh. Jadi very special. Sama juga dengan hari, berbeza dengan zikir-zikir yang lain. Tidak ada hari-hari tertentu, tapi selawat ada. Itulah hari Jumaat, di mana kita amat-amat digalakkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ulama kita ramai. Saya bagi contoh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, bila dia sebut tentang wazifatul mu'min fi yaumil jum'ah, tugas seseorang mukmin pada hari Jumaat. Banyaklah, ada berbelah-belah kan. Salah satunya ialah yuksir as-salata was-salama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas orang beriman, mana amalan yang dia boleh buat pada hari Jumaat. Banyaklah. Salah satu ialah hendaklah dia memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kerana di sana ada hadis yang sahih. Antaranya dalam Sunan Abi Dawud, tak silap saya, daripada Abi Umamah Al-Bahili, di mana kata Nabi SAW, fa amma yaumal jum'ah fa aksirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata, adapun hari Jumaat, banyaklah bersalawat kepadaku kerana salawatmu akan ditunjukkan kepadaku pada hari itu. Manakala hari Jumaat kita selawat kat Nabi, selawat kita terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kamu dibentangkan kepadaku pada hari Jumaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat merasa pelik pasal baginda mesti mati. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'rad alaika salatuna wa qad arimta? Wahai Nabi, macam mana dibentangkan selawat kami kepadamu padahal bila kamu mati kamu akan hancur. Bila mati masuk dalam kubur, hancurlah dia kata tubuh badan. Jadi macam mana tu? Nabi pun berkata, innallaha harrama ala al-ardi an ta'kul ajsadal anbiya. Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad
jasad para anbiya. Mana kata daripada hadis ini diketahui bahawa jasad para anbiya dan juga Rasulullah dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak di mama bumi. Jadi tidak ada masalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Tapi kita pun nak kena faham juga bila tuan-tuan belajar akidah. Kita tak boleh buat conclusion kepada mana-mana jasad yang tidak hancur bumi kononnya dia ni bagus, ahli syurga atau seumpamanya. Contoh kalau orang buat pemindahan mayat, ada mayat beberapa tidak hancur. Timbullah cerita macam-macam, hak ni begitu, hak ni begini, konon-konon dia kita akan kata dia ahli syurga. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kerana ia termasuk perkara ghaib. Tak ada syarat jika jasad itu hancur, dia tidak soleh. Dan tak ada syarat juga jika jasad itu tidak hancur, maknanya dia juga soleh. Tidak ada syarat kalau kata jasad itu hancur, dia tidak soleh. Tak ada syarat. Pasal ada riwayat, sahabat Nabi SAW, itulah bapa kepada Jabir. Jabir bin Abdullah, nama bapa dia Abdullah. Bapa kepada Jabir, menurut zahir hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jasad dia hancur. Jadi tak ada syarat. Sementara kalau jasad tidak hancur, kita nak, sebab orang mati ni tuan-tuan, kita tak tahu hak ehwal berkaitan diri. Hanya Allah Ta'ala saja yang ketahui. Kita tak boleh buat apa-apa conclusion. Kita tengok mayat tu muka bersih, oh bagus dia mati baik. Ya, tak boleh. Tengok muka hitam je, memang dah kulit hitam. Memang hitam lah. Kita buat conclusion seumpama itu. Sebenarnya tidak dibolehkan. Pasal kita pun nak kena faham bila tuan-tuan belajar dalam fiqhul janazah. Dalam mukadimah ada dinyatakan perkara-perkara seumpama itu. Selepas mati semua ghaibiyat, ghaib. Kita tak boleh buat apa-apa kesimpulan. Mungkin ada lah dalam benak hati kita sesuatu perkara, tapi kita nak berpegang jauh sekali nak mencerita kepada orang lain atau seumpama, tidak boleh. Kerana hal ghaib ni kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu orang mati disebut sebagai janazah. Janazah, apa maksud janazah? Sitr, tutupan. Bila orang tu mati, dia telah ditutup akan diri. Tak ada siapa tahu melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah-jenazah ni makna tutupan. Jadi itu kita nak kena faham. Dan kalau kita lihat Nabi sendiri pun tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi pun tak tahu keadaan orang yang telah dikebumikan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga sahabat-sahabatnya. Tak diketahui keadaan mereka macam mana. Dan sahabat pun tak pernah melihat, mendengar atau seumpamanya. Kalau ada pun sebenarnya hadis itu palsu atau terlalu dhaif atau seumpamanya. Nabi saja yang boleh tahu orang tu diazab atau orang tu mendapat nikmat daripada Allah. Itu pun menerusi wahyu. Orang lain tak tahu. Ada riwayat Abu Bakar Umar Al-Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq. Bila dah tanam orang, tertinggal barang. Gali-gali tengok mayat dah berubah. Contohnya. Walaupun kisah tu tak benar sebenarnya. Tapi kalau benar sekali pun mana tahu. Kita dah tanam, terjatuh suatu benda yang berharga, kita pun gali. Tengok dah koyak rabak dia punya kain kapan. Katanya adalah cerita-cerita macam tu. Tapi kita tak tahu kebenaran. Kerana hak-hak ehwal ghaib ni hanya Allah Ta'ala saja. Itu termasuk ghaibiyah. Kita tak boleh buat apa-apa conclusion, kesimpulan. Baik. Kat mana tadi? Lari ke situ, lupa. Selawat tadi kan? Jadi hari Jumaat banyak-banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Di samping kita memperbanyakkan baca Quran, baca surah Kahfi dan buat amalan-amalan yang lain. Itu dipanggil tempat-tempat yang khusus untuk kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi dapatlah sikit sebanyak ilmu berkaitan dengan hal berkenaan. Baik. Malam ni kita nak masuk hadis yang pertama lah. Nak tekak kering sikit. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Awal-awal dah tanya soalan. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita pergi kepada hadis yang pertama lah. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca dia punya terjemahan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, terjemahan dia lah. Sesungguhnya dia terima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Ya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Sesiapa yang berhijrah menuju dunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini lebih kepada terjemah harfiah, wording translation lah. Dia word by word, hampir kepada word by word translation. Memang kalau memang hadis Nabi ni, kalau kita boleh wording translation, kita cuba sebaik mungkin untuk wording translation. Mana kita translate word by word. Kerana hadis Nabi SAW ada kehormatan, walaupun dia bukan Quran, dan dia boleh diriwayatkan dengan maknanya. Maksudnya tak payah bawa teks. Hadis Nabi ni tak payah bawa teks, boleh sekadar menterjemahkan atau seumpamanya. Tapi kebiasaannya ahli-ahli ilmu, bila dia terjemahkan, dia akan cuba sebaik mungkin untuk terjemah word by word, walaupun agak ganjil lah dalam setengah-setengah keadaan bila diterjemah sedemikian dalam bahasa Melayu. Tapi tak apa. Kalau kita nak perfect bahasa Melayu, sebenarnya wording translation dia tak apa perfect. Tapi tak apa, itu bukan tujuan kita. Kita cuba terjemah word by word, kemudian kita huraikan, ya. Baik. Katanya daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah. Amirul Mukminin. Apa maksud Amirul Mukminin? Amir maksud ketua. Amir maksud ketua. Sesiapa yang menjadi ketua disebut sebagai amir. Kebiasaannya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia suruh sentiasa ada ketua. Sekurang-kurangnya kalau ada 3 orang, seorang kena ada ketua. Idza kharaja salasatun minkum, Nabi kata fa'amiru ahadakum. Dalam hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, Nabi kata bila 3 orang di kalangan kamu keluar, idza kharaja salasatun, Nabi kata fa'amiru ahadakum atau kama qala. Kalau ada 3 orang yang keluar bermusafir atau seumpamanya, Nabi kata lantiklah seorang ketua daripadanya. Fa'amiru ahadahum, ataupun fa'amiru ahadakum. Jadikanlah seorang daripada 3 orang itu sebagai amir. Amir itu masuk ketua. Sebab itu keketuaan ni amat penting sekali. Dan ketua akan disebut sebagai amir. Kerana Nabi suruh biar kalau 3 orang keluar, seorang kena jadi ketua. Sementara kalau dalam satu kawasan atau komuniti mesti ada ketua. Walaupun berbeza-beza nama, tapi ketua ada. Ketua di masjid mungkin kita, dan surau mungkin kita panggil pengurusi, mungkinlah. Ketua di kampung kita panggil ketua kampung, kita panggil macam-macam kan. Kemudian naik daripada satu peringkat pada seperingkat, sampailah kepada Al-Imamatul Uzma, ketua paling besar sekali dalam satu negara, yang disebut sebagai Al-Khalifah. Juga dalam konteks keketuaan yang kita sebut sebagai Al-Imarah, yang ini keketuaan. Mesti ada ketua. Selain dia adalah perkara yang disuruh dan diwajibkan dalam agama, secara nazari atau logik, memang manusia memerlukan ketua dalam banyak hal. Daripada sekecil-kecil institusi, mana institusi yang paling kecil sekali? Keluarga lah, ibu ayah kan? Walaupun hanya ada 2 orang saja, ada suami, ada isteri, baru kahwin, mana ada anak, 2 orang je. Suami ketua tau, kan? Siapa yang diketuainya? Isteri dia tu lah. Awak. Sementara kalau ada anak seorang, 2 orang, 3 orang sampai 5 orang, jadi bapa dia masih ketua. Itu kita kata sekecil-kecil institusi yang perlu ada keketuaan, dan ketua tu mesti berfungsi lah. Kemudian naiklah daripada satu institusi ke hinggalah institusi yang tertinggi. Amirul Mukminin ialah ketua kepada orang-orang yang beriman.
of course lah dia adalah al-imamatul uzma. Bukan hak kecil-kecil bawah ni dah. Tapi keketuaan yang paling besar sekali yang kita sebut sebagai al-imamatul uzma, al-khilafah, mana khalifah yang paling atas sekali, yang mana orang-orang Islam yang berada di dalam negara itu adalah di bawah kekuasaannya. Boleh jadi satu negara, boleh jadi negara-negara yang banyak, tapi dia masih sebagai ketua yang besar. Umpama yang berlaku dalam konteks dulu, ada khalifah yang berpusat di Madinah ataupun Mekah. Lepas tu ada negara-negara yang lain yang dikuasai. Umar Al-Khattab bila dia jadi pemerintah, dia banyak menguasai negara-negara yang berada di sekelilingnya, di Syam, di Yaman dan beberapa yang lain. Hak tu semua tak dipanggil Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Hak tu semua adalah pembantu-pembantunya yang disebut sebagai Al-Qadi. Dulu kalau ketua kepada sesebuah negara yang dilantik oleh Amirul Mukminin disebut sebagai Qadi. Dia hantar Muaz pergi ke Yaman jadi Qadi. Hatta zaman Rasulullah pun, bila Rasulullah hantar sahabat dia jadi ketua di satu tempat, dia disebut sebagai Al-Qadi. Nampak? Umar Al-Khattab disebut sebagai Amirul Mukminin, dan dia adalah orang yang terawal yang disebut sedemikian. Walaupun orang Arab faham Amir mana ketua, Amirul Mukminin ketua orang beriman, tapi tidak dipanggil akan gelaran itu melainkan kepada Umar Al-Khattab dan khalifah-khalifah selepasnya. Abu Bakar As-Siddiq tidak dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Tapi kalau nak panggil pun tidak salah. Cuma secara sejarahnya perkataan ini mula-mula sekali dipanggil ke atas Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian selepas itu baru disebut kepada Osman, kepada Ali dan khalifah-khalifah yang selepasnya, termasuk Umar Abdul Aziz. Baik, siapa Amirul Mukminin? Abu Hafsah, bapa kepada Hafsah. Dan saya sebut maksud Abu kan, Abu ni mana dia ada anak dan anak dia adalah anak yang sulung. Jika dia tidak ada anak lelaki, maka dia sebut sebagai Abu, betul anak perempuan dia lah, dan dia anak yang sulung. Abu Hafsah yang ni bapa kepada Hafsah. Anak sulung dia yang perempuan nama Hafsah, dan dia tidak ada anak lelaki, jadi disebut sebagai Abu Hafsah. Baik, Umar bin Al-Khattab, of course lah sahabat Nabi yang besar yang kita amat-amat mengenalinya. Walaupun kita tak tahu secara detail, tapi kita kenal lah dia adalah orang yang menjadi khalifah selepas Abu Bakar As-Siddiq. Kerana tak kala Nabi SAW wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan ini kita belajar dalam fiqh lah, dalam fiqh sebenarnya di ujung bab kitab muamalah hujung tu memang ada kitabul imamah. Kitab berkaitan dengan pelantikan para imam, ya. Dan di sana ada khalifah-khalifah terawal selepas Rasulullah. Pertama of course lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak syak lagi. Walaupun setelah Rasulullah wafat, sebenarnya berlaku pertikaian di kalangan para sahabat. Kerana masing-masing nak lantik ketua di kalangan golongan masing-masing. Ya? Muhajirin dan Ansar. Muhajirin nak lantik orang dia, Ansar nak lantik orang dia. Tapi Umar Al-Khattab telah mengetuai akan perselisihan itu, dan dilantiklah secara sepakat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, dilantik pula Umar bin Al-Khattab. Secara ringkaslah saya sebut tu. Mungkin tuan-tuan nak lebih lanjut, tuan-tuan boleh bacalah buku-buku sirah atau seumpama. Lantiklah Umar bin Al-Khattab. Jadi amat-amat diketahui dia adalah orang yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah Islam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar kemudian baru dia. Nampak? Dan dia adalah salah seorang sahabat yang besar yang kita sebut sebagai kibarus sahabah, the big companion, di mana tidak ada orang yang terlebih afdal selepas Rasulullah dan selepas Abu Bakar melainkan beliau. Dia panggil Sani Afdalis Sahabah. Siapa manusia yang paling agung di atas muka bumi after Rasulullah? Tak lain tak bukan ialah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Walaupun masing-masing ada sifat masing-masing,
Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masing-masing ada kriteria masing-masing. Macam-macam kan di kalangan para sahabat. Pasal they are normal human being. They were normal human being. Dia manusia biasa. Tapi dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat para sahabat Nabi SAW. As long as dia beriman. Di mana kata Allah wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala telah reda pada mereka dan mereka juga reda pada Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala mengangkat mereka, kita tak boleh bercakap ataupun menyatakan perkara yang tidak baik berkaitan mereka. Walaupun benda tu boleh berlaku pada mereka, ada sahabat Nabi yang ditangkap, dipotong tangannya kerana mencuri. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi juga yang direjam kerana berzina. Ma'iz umpamanya, Uzal umpamanya, dan mungkin ada beberapa yang lain. Tapi itu hanya kita bincang dalam konteks fiqh saja, dan kita tidak sama sekali masuk sehingga kepada peribadi beliau. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Sementara Nabi pun dah sebut, antaranya dalam Sahih Bukhari atau Muslim, daripada Abi Hurairah kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu hina atau cerca sahabatku. Jadi daripada ayat-ayat Quran dah hadir Nabi yang banyak, ulama pun buatlah kesimpulan. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya baik. Walaupun sikit sebanyak ada pertikaian, bila kita belajar sejarah kita akan tahulah. Tapi tak boleh sama sekali masuk ke dalam kepribadian yang boleh mencederakan. Tak boleh. Sementara kita nak kena faham, agama datang daripada mereka. Kalau kita boleh cakap benda buruk tentang mereka, sebenarnya bukan hanya mereka yang akan dicederakan, tapi agama kita juga. Sebab itu kalau kita lihat, aliran-aliran yang lain, dia punya sumber agama jadi problem. Kerana mereka tidak menerima sahabat Nabi seumpama kita menerima mereka. Ada sahabat Nabi yang bagus, mungkin dia ambil. Ada sahabat Nabi yang tak bagus, dia tak ambil. Jadi masalah. Di situ letaknya kekuatan agama kita, kerana kita tak boleh bercakap tentang kepribadian para sahabat dan kita menganggapnya kesemua mereka adalah orang yang bagus, orang yang adil. Udul makna adil. Adil ni bukan adil yang kita duk faham tu. Adil dalam konteks syarak, especially dalam fiqh, ialah orang yang mempunyai sikap yang baik. Kita belajar syarat-syarat nak jadi saksi umpamanya. Syarat-syarat nak jadi pemerintah, nak jadi qadi, nak jadi hakim. Banyak syarat-syarat dalam hak awal muamalah. Antara yang penting selain daripada Islam, balik, berakal, lelaki merdeka. Hak nombor satu sekali ialah al-adalah, adil. Tapi bukan adil yang kita duk faham tu, memberikan hak kepada yang berhak. Adil di sini ialah orang yang baik agamanya. Itulah maksud adil. Hatta dalam ilmu hadis pun bila sebut seseorang periwayat itu adil, maksudnya periwayat itu adalah periwayat yang baik agama, yang tidak fasik. Itu kita nak kena faham. Adil dalam konteks syarak ni dia ada banyak maksud. Salah satunya yang itu. Jadi sahabat semua adalah udul. Semua baik. Walaupun masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dalam banyak-banyak sahabat tu, nampak? Jadi sahabat manusia yang paling agung. Tak ada orang akan lebih baik daripada para sahabat Nabi SAW. Sehingga ada ulama yang menyatakan bahawa sebagus-bagus wali Allah adalah sekecil-kecil sahabat. Nak lawan sahabat Nabi kita tak boleh. Konon-konon kita ni wali Allah pokok ya. Tak boleh jadi wali Allah. Apa pula tak boleh jadi? Habis itu tiap-tiap subuh doa tu, wa tawallani fi man tawallai. Jadi kalau aku di kalangan walimu seumpama engkau walikan, seumpama orang-orang yang kau walikan, takkan tak boleh jadi wali Allah kot. Dah tiap-tiap subuh duk minta tu. Kan? Kokoklah kita wali Allah, kita dekat dengan Allah, kita baguslah ya. Iman dan takwa, dan mungkin Allah Ta'ala bagi lagi karamah-karamah yang lain, mungkin. Tak boleh lawan sahabat paling kecil sekali, bahkan kalau tidak dikenali, bahkan tak boleh nak lawan. Sekecil-kecil wali, sebesar-besar wali, sekecil-kecil para sahabat. Kerana Allah Ta'ala mengangkatnya dan Nabi mengangkatnya. Kita belum tentu lagi. Ya tak? Walaupun begitu, sahabat pun ada kelebihan antara satu dengan lain, tetap ada. Antaranya ialah, jadi kita kata manusia yang paling baik sahabat Nabi lah. Dan Nabi pun sebut khairun nas qarni. Dalam hadis Bukhari atau Muslim pada Abi Musa, sebaik-baik manusia ialah kurunku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebaik-baik manusia ialah para sahabat. Nabi sendiri kata macam tu. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian manusia yang paling baik sebab para sahabat ialah orang yang melihat sahabat, kita panggil tabi'in. Dan kemudian selepas
tabi'in ialah tabi'in. 3 generasi terawal ni yang kita sebut salafus soleh adalah the best generation, bahkan the best human being, manusia yang paling bagus. Tak ada siapa boleh lawan akan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di sisi syarak tak ada siapa yang boleh dakwa-dakwi, ya. Baik, sahabat orang yang paling afdal sekali, orang yang paling bagus sekali, kerana dia diangkat oleh Allah dan Rasul. Di kalangan para sahabat tu paling afdal Abu Bakar lah. Sepakat tuan-tuan. Sepakat. Ulama ahli sunnah lah. Kok yang bukan ahli sunnah mungkin dia ada pendapat yang lain, Allah Ta'ala alam. Tapi sepakat keseluruhan ahli sunnah, salaf dan khalaf, bahawa Abu Bakar ialah seafdal manusia after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi. Kemudian selepas Abu Bakar, mereka juga sepakat Umar Al-Khattab adalah manusia yang paling bagus setelah Abu Bakar As-Siddiq di kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Atas banyak sebab yang saya tak boleh nak kongsi kesemuanya di sini. Salah satu sebab, of course lah, dia sentiasa rapat dengan Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Talib menyebutkan dalam sebagian asar, tidak dinyatakan Nabi melainkan disebut Abu Bakar dan Umar. Umar sama. Sikit-sikit Rasulullah Abu Bakar Umar. Sikit-sikit Rasulullah Abu Bakar Umar. Kita kata Abu Bakar ni ialah right hand man kepada Rasulullah SAW. Adapun Umar adalah left hand man kepada Rasulullah SAW. Kira macam tu. Kalau right hand man tu penting, left hand man lebih penting berbanding-banding yang lain. Betul tak? Sementara Abu Bakar Umar Al-Khattab adalah Khulafa Ar-Rashidun. 4 orang ni je Khulafa Ar-Rashidun. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Dan itu gelaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hadis Tirmizi daripada Irbad bin Sariyah, Nabi kata kamu kena ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu satu mukjizat ataupun dia panggil ilham yang diberikan oleh Allah, wahyu lah kata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nabi tak mati, Nabi dah kata selepas aku akan ada khulafa'ur rasyidin. Itulah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, 4 orang. Jadi dia Khulafa Ar-Rashidun. Afdal lah. Memang layak lah dia disebut sebagai manusia afdal. Selain dia rapat dengan Rasulullah after Abu Bakar. Ya. Dan kelebihan Umar Al-Khattab juga tuan-tuan, dia antara 10 orang yang dijamin syurga. Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah. 10 orang yang Nabi kata confirm masuk syurga. Ya. Habis tu sahabat lain tak confirm masuk syurga ke? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Mudah-mudahan kesemuanya masuk syurga. Ya. Tapi yang betul-betul confirm masuk syurga ni 10 orang. Karena Nabi menyebut dengan jelas dalam Sunnah At-Tirmizi daripada Abdurrahman bin Auf, di mana Nabi menyebut satu-satu, seorang. Kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar Al-Khattab fil jannah, Uthman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Talib fil jannah. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Dan kata Nabi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Apa maksudnya? Nabi kata Abu Bakar in paradise, Umar in paradise, Ali in paradise, Osman in paradise. Satu akhir hingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga ulama dalam buku-buku akidah mengklasifikkan mereka sebagai Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang diberi berita gembira mereka adalah ahli syurga. Jadi di kalangan para sahabat Nabi ada yang terafdal, itulah 10 yang masuk syurga. Dan ada lagi lah sebenarnya sahabat-sahabat, ada ulama yang lebih, yang ada hierarki. Sahabat ni pun dia ada hierarki dia, yang mana kita belajar dalam akidah, ya. Sahabat yang menyertai Badar lebih baik berbanding sahabat-sahabat yang tidak menyertainya. Selepas yang menyertai Badar, yang menyertai Uhud, sahabat-sahabat yang berada semasa Bai'atul Ridwan. Jadi ada klasifikasi dan hierarki sahabat-sahabat Nabi yang mana afdal berbanding yang lain. Tapi itu kita belajar in spesifik dalam akidah. Tapi saya nak sebut bahawa di kalangan para sahabat yang afdal itu, yang paling afdal di kalangan mereka ialah Khulafa Ar-Rasyidun, dan juga
10 yang saya sebut yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Itu adalah kelebihan Umar dan Al-Khattab. Dan ada banyak lagi lah kisah-kisah beliau. Cuma ada satu kisah yang kita juga tahu sebenarnya, di mana Umar Al-Khattab ni, dia ni tuan-tuan kalau ikut sejarah, kita baca buku Ibnu Sa'ad Tabaqat namanya. Kita baca sirah Ibnu Hisham dan mungkin ada buku-buku sirah yang lain. Dua tu buku sirah yang besar lah, buku sirah lama. Antara kisah yang masyhur ialah kisah bagaimana Umar masuk Islam. Tapi ada juga kisah yang palsu. Dan kisah ni pun tak sahih juga, tapi taklah teruk sangat, bolehlah kita kongsikan. Umar Al-Khattab ni amat diketahui sebelum dia masuk Islam memang dia memusuhi Islam. Itu amat-amat diketahui lah, tapi before dia Islam lah. Dan bukan hanya beliau, ada ramai lagi sahabat yang lain yang dia berada di side orang-orang musyrikun. Ya. Umar pun sama. Sebab itu dia ni sebenarnya masuk Islam lewat berbanding yang lain. Tapi ada hikmahnya. Dan Nabi sentiasa berdoa, umpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Sa'id bin Zaid, kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, Umar bin Al-Khattab wa Amru bin Hisham atau Amru bin Hisham. Nabi doa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar, salah satu daripada dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham. Orang Arab ni bila sebut Amru, dia macam Umar juga. Ya, Amru atau Umar. Siapa Umar bin Al-Khattab? Dia lah. Dan siapa Amru bin Hisham? Abu Jahal. Nabi doa macam tu. Ya. Dua-dua tak suka pada Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih Umar Al-Khattab. Ada hikmahnya walaupun dia masuk Islam lewat. Dikatakan dia masuk Islam tahun ketiga kenabian. Dikatakan tahun keempat kenabian, dikatakan tahun 5 kenabian. Tapi dia masuk Islam lewat. Tapi ada kelebihannya, di mana sebelum dia masuk Islam, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang disebut sebagai ad-da'watu sirriyan. Ad-da'watu sirriyah. Makna dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Umar tak masuk Islam. Tak ada orang yang very strong untuk nak lawan orang musyrikun secara berhadapan. Tak ada. Ya. Jadi bila Nabi dapat wahyu, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sehinggalah Umar masuk Islam. Barulah dakwah jadi secara terang-terangan. Pasal apa? Pasal Umar Al-Khattab sebenarnya dia cari Rasulullah. Awal kisah ni. Dia cari Rasulullah, dia nak bunuh Rasulullah. Dan di pertengahan jalan, dia jumpa dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah tanya, kau nak pergi mana ya wahai Umar? Aina turid ya Umar? Dia kata, uridu Muhammadan. Aku nak pergi cari Muhammad ni. Dia orang bengih kan? Umar ni tuan-tuan, lau salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajjihi. Dalam Sunan Al-Baihaqi dinyatakan, Nabi SAW bersabda, Umar ni kalau dia lalu satu jalan, syaitan tak lalu dah jalan tu. Takut kat Umar ni, macam dia bengis. Dan dia mempunyai personality yang tak sama dengan khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni orang lembut. Kalau dia semayang, dia baca Quran menangis. Umar tak, dia kasar. Dia tak sama lah ya. Jadi dia cari Nabi, dia nak belasah Nabi lah. Nu'aim pun tanya, aina turid ya Umar? Uridu Muhammadan. Dia kata, hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa abadinaha wa sabba alihata. Aku nak cari Muhammad, aku nak settle dengan dia. Pasal apa Nu'aim kata? Pasal Muhammad ni telah Muhammad ni as-sabi. As-sabi ni mana orang yang bawa ajaran baru. Iyalah, dia tak pernah dengar kan Tuhan ni satu, dia tak pernah dengar. Tiba-tiba Muhammad buat mari benda tu. Jadi dia kata Muhammad ni as-sabi. As-sabi ni ada banyak maksud. Salah satunya ialah bawa ajaran yang tidak ada pada waktu itu. Bawa benda baru. Dan Muhammad dia telah menghina, Muhammad telah memecah belakang Quraisy katanya. Farraqa amra Quraisy. Aku nak settle dengan Muhammad sebab Muhammad telah memecah belakang Quraisy. Sebelum ni elok je Quraisy. Sekarang dah bergaduh sesama Quraisy. Antara pengikut Muhammad dan juga musuh kepada Muhammad. Jadi ada banyak grup. Dia kata Muhammad ni dah memecah belahkan orang Quraisy. Muhammad telah
hina agama mereka. Dan Muhammad telah mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Nabi tak buat belaka tu. Kan? Nabi pecah belah ke? Tak. Nabi hina agama Quraisy, jauh sekali. Nabi menghina Tuhan mereka atau mencercanya? Tak juga. Nabi hanya bercakap, mengajak manusia kepada agama, menyeru kepada Tuhan yang satu. Itu saja. Dia duk fikir macam tu. Apa kata Nu'aim kepadanya? Nu'aim pun kata, saya rekahkan, pasal dah isyak lah. Lepas tu kita berhenti. Nu'aim kata, kamu tak payah sibuk lah dengan Muhammad tu. Pasal dia kata adik kamu sendiri pun dah masuk Islam, dah jadi pengikut Muhammad. Begitu juga dengan suaminya. Kalau kamu nak betul kan, mungkin betul dulu. Alaika bihima. Pergi jumpa dua orang tu dulu. Keluarga kamu dia sibuk dengan orang lain. Pasal apa? Oh, mak pun naik angin, dia pergi jumpa adik dia. Dia belasah adik dia. Dia belasah suami kepada adiknya. Yang di mana waktu itu, adik dia tengah baca Al-Quran. Dikatakan surah Taha. Ya. Sebelum dia nak masuk, dia dengar adik dia baca Taha. Bila dengar adik Umar datang, dia pun berhenti. Lepas tu dia belasah adik dia. Lepas dia tengok adik dia dah berdarah, dia pun mari menyesal, Allah, aku buat kat adik aku macam ni. Tiba-tiba dia teringat, tadi masa aku masuk, aku dengar kau ada baca sesuatu. Apa yang kau baca? Dia kata, aku baca Quran yang Muhammad ajar pada kami. Kan? Dia kata baca, dia pun baca. Surah Taha. Taha ma'azana alaikal Qur'an litashqa sampai ayat yang ke-6. Dia pun baca. Apa kata Umar Al-Khattab? Ma'ahsana hazal kalam. Oh. Dia kata ini bukan kalam manusia. Amat cantik sekali kalam ini. Memanglah Quran kan. Kalau orang dengar betul-betul, dia di Europe tuan-tuan ada orang berdakwah, dia bawa MP3 yang. Dia pergi ke taman-taman, dia pergi ke bar station. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube. Dia hanya bawa MP3. Apa dia buat? Dia hanya beri peluang kepada non-Muslim untuk dengar pieces of Quran. Mana beberapa ayat daripada Quran. Dia tak cerita Quran. Dan dia tanya itu, are you free this time? Yes, I'm alone. Boleh tak dengar, dia kata. Okay, you listen to this. Oh, what is this? You listen first. Dengar. Okay tak? Okay. Oh, bagus lah ni. This is Quran. This is Islam. Dia cakap dah sikit. Orang tu tak nak masuk Islam. Bukan nak masuk Islam pun. Tapi dia nak mendedahkan. Quran ni bagus. Word dia kan. Jadi walaupun dia dengar, dia tak faham. Dia dah rasa, bagus lah dia terdengar. Sementara Umar Al-Khattab, dia orang Arab. Dia faham Quran, jadi kata ini satu kalam yang bagus. Lepas tu dia kata, aku nak jumpa Muhammad. Dia pun dibawa jumpa kepada Rasulullah SAW. Yang pada waktu itu ada Hamzah dan juga beberapa sahabat yang lain. Takutlah mereka, Umar mari ni. Aku tak. Rupanya dia nak jumpa Nabi. Dan bila dia jumpa Nabi, dia bersyahadah, lalu dia masuk Islam. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, Islam ni benar tak? Benar, Nabi kata. Habis itu kenapa sembunyi-sembunyi? Lantas dia keluar dan menghilangkan Islamnya. Dan dia syabar tuan-tuan. Dia kata siapa-siapa yang tak puas hati dengan aku, boleh jumpa dengan aku di lembah sana. Ana muslimun. Aku sekarang dah Islam. Man arada an tafqidahu ummuhu falyuqabilni khalfal wadi. Aku sekarang dah Islam. Siapa-siapa yang tak puas hati dengan aku, boleh jumpa aku di lembah sana. Tapi dia kena ingat, ibunya akan menangisi kematian. Hebat. Kalau gedebel sampai setara tu. Pasal dia tak takut pada orang. Ini adalah karakter Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu masuklah Islam dia daripada awal sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Itulah sikit sebanyak tentang biodata beliau. Selaku orang yang meriwayatkan hadis ini, dan memang kalau kita baca satu hadis, kita akan sebutlah biodata periwayatannya sikit sebanyak. Dan banyak hadis yang berulang-ulang diriwayatkan oleh periwayat yang sama, kita tak akan ulang lagi. Contoh hadis kedua juga diriwayatkan oleh beliau. Hadis kedua hadis anak beliau Ibnu Umar. Hadis kedua hadis dia juga. Hadis kedua hadis dia. Jadi kita tak sebutlah tentang beliau. Kita akan terus kepada teks. Nampak? Itu berkait dengan Umar Al-Khattab. Dan tuan-tuan kalau nak tahu lebih lagi, tuan-tuan boleh tengoklah buku-buku sirah. Dan dia meriwayatkan hadis ini. InsyaAllah ta'ala, the next kuliah kita akan baca dia punya teks lah. Dia punya matan. Dan sikit sebanyak huraian berkaitan dengannya. Dan hadis ini amat penting sekali. Sehingga kata Al-Imam Syafi'i, hazal hadis yughti sab'ina baban min abwabil fiqh. Hadis ini merangkumi atau meliputi 70 bab dalam
bab-bab ilmu fiqh. Memang. Dan kita sentiasa jumpa hadis ni setiap masa. Sama ada kita belajar kitab ibadat, sembahyang puasa, zakat, haji. Sama ada kita belajar bab munakahat, kita belajar bab jinayat, kita belajar hatta bab qada, ujung sekali. Hadis ni sentiasa berada di sana sini. Sebab itu kata Imam Syafi'i, dia merakumi 70 bab dalam ilmu fiqh. Dan sekiranya juga mana-mana ilmu yang berkaitan dengan perhambaan, ketuhanan, bahkan kerohanian pun, penyucian jiwa. Tasawuf juga hadis ini adalah hadis yang menjadi tonggak. Sebab itu dalam buku-buku tasawuf bahkan biasa hadis ini didahulukan. Termasuk juga Imam Nawawi bila dia karang Riyadhus Shalihin, hadis ini letak nombor 1, memulakan babul ikhlas berbanding bab-bab yang lain. Pasal mana ada benda yang lebih penting dalam agama melainkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 7 kata Allah, kita tidak disuruh melainkan untuk beragama secara ikhlas. Sebab itu makam ikhlas ni makam yang tertinggi. Bahkan bila syaitan mengadu pada Allah, dia kata aku akan menyesatkan manusia. Kan? Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Aku demi keagunganmu aku akan menyesatkan semua anak Adam. Apa kata Allah? Allah Ta'ala bagi. Kemudian bukan Allah Ta'ala bagi, syaitan yang kata kan, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Kata syaitan, aku akan sesatkan semua anak Adam, ya, keseluruhannya melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Jadi ikhlas ni pun iaitu benda yang penting. Dan kita akan huraikan sikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan ikhlas dan kepentingan-kepentingannya lah, sama ada berkait dengan ibadat atau selain ibadat. InsyaAllah ta'ala. Bolehlah berhenti setakat tu. Ada soalan? Ada simple question? Simple question, simple answer. Tak ada. Tak ada, kita semayang lah. Ya. Abu Hafsah tu gelaran. Kita panggil kita panggil kunyah. Orang Arab ni ada 2 gelaran. Kalau abang hadir yang post kuliah itu, saya dah hurai. Orang Arab ni ada 2 kunyah, ada 2 gelaran. Satu disebut kunyah. Kunyah ni gelaran berdasarkan kepada bapa. Abu tu mana bapa. Kadang-kadang bapa betul. Saya nama Hasan, anak saya sulung perempuan nama Husna. Tuan-tuan boleh panggil Abu Husna. Banyak orang Melayu pun dah ikut trend Arab. Dia ada anak nama Ruqayyah, dia letak nama dia punya status Abu Ruqayyah. Kita tahulah anak dia nama Ruqayyah. Kalau dia tak ada anak lelaki, dia akan letak anak perempuan yang sulung. Kalau dia ada anak lelaki, dia akan letak anak lelaki yang nombor 1 walaupun anak tu duduk nombor 3. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki, dia akan letak anak lelaki berkenaan. Kalau anak lelaki dia nama Hasan, dia kata panggil Abu Hasan. Ni orang Arab punya trend sebenarnya, bukan orang Melayu. Tapi tak salah. Dia panggil Abu. Memang bapa betul lah. Kadang-kadang bukan bapa betul. Dia hanya satu sifat beliau. Umpama Abu Hurairah bapa kucing. Dia tak beranakkan kucing. Isteri dia tak beranakkan kucing tu. Kucing itu dia sayang. Jadi disebutlah sebagai bapa kucing. Ali bin Abi Talib disebut sebagai, dipanggil Rasulullah Abu Turab. Dalam hadis Abi Daud, tak silap saya, dia tidur, dia bergaduh dengan, dia ada masalah suami isteri dengan Fatimah, dia pergi tidur kat masjid. Biasalah kan. Kalau sahabat Nabi yang besar pun ada masalah dengan isteri, gaduh kecil-kecil itu biasa, tapi dia lari pergi masjid. Kita pun sama jugalah. Kalau gaduh isteri, jangan lari pergi cari kawan minum-minum pula. Pergi masjid, tidur. Macam Ali bin Abi Talib. Dia pergi tidur kat masjid. Bila tidur tuan-tuan, masjid Nabi ada pasir. Penuh pasir di pipinya. Bila Nabi datang pada malam itu, atau pada siang itu, Nabi tengok ada pasir di pipinya, Nabi berpanggil, Ya Aba Turab, wahai bapa pasir. Itu satu gelaran yang diberi oleh Nabi, kunyah kepada beliau. Itu panggil Abu lah. Dia kadang bapa betul lah, kadang bukan bapa betul. Satu lagi dia panggil laqab. Laqab ni juga gelaran, tapi base kepada kadang-kadang nasab keturunannya. Al-Imam Syafi'i itu tok yang dia. Nama dia Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Syafi'i. Syafi'i itu tok yang dia. Dia panggil Asy-Syafi'i. Sama juga kadang-kadang gelaran berasas kepada tempat kelahirannya. Al-Imam Al-Bukhari. Nama dia bukan Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail. Bukhari itu suatu tempat di Bukhara, di Samarkand. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu hanya gelaran saja. Abu Hafsah, anak dia nama Hafsah.
Dan kalau tuan-tuan belajar fiqh, Hafsah salah seorang isteri Rasulullah. Dia isteri Nabi, anak kepada Umar. Jadi Umar ni sahabat Rasulullah, at the same time dia juga adalah bapa mertua kepada Rasulullah. Ya. Nampak? Tapi dia janda lah. Dia dah kematian suami. Abu Bakar pergi offer kepada Umar pergi offer kepada Abu Bakar kepada Osman permulaannya. Osman tak nak. Dia offer kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun tak nak. Kemudian Nabi masuk meminang. Kemudian Abu Bakar beritahu, aku tak terima, aku nak juga. Tapi dah Rasulullah beritahu aku dia nak kahwin dengan Hafsah, jadi aku pun tarik diri lah. Jadi dia bapa saudara kepada Rasulullah. Abu Hafsah. Hafsah tu anak-anak perempuan dia. Ya? Boleh. Gelaran lah Abu. Tuan-tuan Abu boleh nak Abu buat kelainan sikit. Ada anak kan? Letak Abu dalam status atau seumpamanya. Abu Hussein. Abu Muhammad. Lagi okey juga kan? Trend, tak ada masalah. Ya? Jadi saya rasa setakat itu. Ada soalan lagi? Tak ada? Hadis. Sebenarnya yang 10 dijamin masuk syurga tu nama Bilal tak termasuk. Kan? Yang Bilal syurga dalam tapak kaki itu dia hadis yang lain. Tapi ulama dia tak masukkan Bilal dalam 10 yang dijamin syurga. Dia tak masukkan. Kerana hadis 10 yang dijamin syurga dia hadis yang asing. Nabi sebut ada 10 orang masuk syurga. Maknanya direct. Hadis Bilal menunjukkan Bilal ni pun ahli syurga juga. Tapi dia tak termasuklah yang 10 tu. Tapi kita tak katalah Bilal ni dalam neraka. Boleh kita kata Bilal dalam syurga pasal ada hadis dia dalam syurga. Tapi saya tak lihatlah tasrih ataupun ulama yang memasukkan beliau dalam orang yang 10 dijamin syurga tu tak masuk. Sebenarnya walaupun kita kata 10 saja yang dijamin syurga, bukan 10 saja yang dijamin syurga, sebenarnya semua sahabat ada jaminan untuk masuk syurga pasal Allah Ta'ala redha kepada mereka. Tapi secara am. Kemudian in spesifik pengkhususan pula kepada 10 orang ni. Dan mungkin juga kepada sahabat-sahabat yang ada kes macam Bilal atau seumpamanya. Dia dalam konteks-konteks yang macam tu. Ya. Nampak? Jadi yang Bilal masuk syurga pun ya. Di mana Nabi bila naik Isra dan Mi'raj, dah hadis itu sahih, adalah Sahih Bukhari, adalah Muslim, dan juga adalah Sunan Abi Daud, di mana bila Nabi naik, Nabi dengar tapak kaki dia dalam syurga. Dia balik, dia tanya Bilal, ya Bilal, arjan akhbirni bi arja amali amil tauhid Islam fa innahu sami' dufna alaika fil jannah. Dan bila aku dengar tapak kaki kau dalam syurga, apa yang kau buat? Bila mau cerita dia semayang after dia berwudu dan dia menjaga wudu. Ada riwayat lepas semayang dia, lepas azan dia sentiasa semayang 2 rakaat. Ya. Jadi betul juga yang tu. Betul juga. Cuma dalam konteks-konteks macam tu lah. Kalau kata 10 yang dijamin syurga, maksudnya dia yang 10 yang dinahkan oleh Nabi yang saya telah sebut tadi. Boleh. Jadi saya setakat itu dulu. Aku liqauli azab sazimali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis terkafara dan surah Al-Asr.